Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Harap tuan-tuan dan puan-puan tidak jemu ya, kajian demi kajian. Walaupun Ustaz Muhsin buat satu video, daripada satu video itu saya menghasilkan beberapa video dalam rangka menyemak dan mengulas apa yang beliau sampaikan. Kita masih lagi dalam video beliau yang ke-7. Okey, ke-7, dan kita sedang menyimak kata-kata para ulama yang beliau kemukakan itu. Kita dalam sebelum ini telah menyimak kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata-kata Imam Nawawi, sekali lagi kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sekarang kita masuk kepada kata-kata Imam Ibnul Hajj. Imam Ibnu Hajj yang dinukil oleh Ustaz Muhsin ya. Okey, Imam Ibnu Hajj ini kalau kita tak kenal mungkin jarang dengar nama dia. Nama penuh beliau Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Abdari. Al-Abdari seorang tokoh daripada Maghribi, daripada Morocco ya. Beliau memiliki sebuah kitab yang masyhur yang berjudul Madkhal Asy-Syara' Asy-Syarif 'alal Mazhabi. Okey, yang membicarakan ilmu usul fiqh mengikut perbandingan mazhab ataupun berdasarkan perbandingan mazhab. Jadi dia cerita usul fiqh dalam mazhab Syafi'i macam mana, mazhab Hanafi macam mana dan sebagainya. Tetapi yang menarik dalam kitab ni secara ringkas disebut sebagai Al-Madkhal, ialah beliau banyak juga bicara tentang perkara-perkara bid'ah di dalamnya. Banyak juga yang beliau bincang perkara bid'ah di dalamnya ya, walaupun macam sedikit lari dari topik, tapi kitab ini satu kitab yang menarik, 4 jilid yang tebal dan sesuatu yang bagus untuk kita kenal, bukan sekadar sebab selama ni kita mungkin fiqh muqaran, fiqh perbandingan antara mazhab kan, mazhab ni kata sunat, mazhab ni kata harus, wajib. So dalam kitab Madkhal ini beliau bincangkan pula kaedah-kaedah mengistimbatkan hukum, kaedah-kaedah mengeluarkan hukum di antara 4 mazhab ini ya. Sesuatu yang menarik. Baik, dalam kitab ini juga ada satu bab khas tentang sambutan Maulid Nabi, dan daripada kitab inilah yang dibaca oleh Ustaz Muhsin Abu Ibrahim. Okey, jadi mari kita rujuk kitab ini. Saya pusing kamera, sama-sama kita tengok pula kitab ini ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan skrin saya sekarang ini, di laptop saya sekarang ini adalah kitab Al-Madkhal oleh Imam Ibnul Hajj daripada perisian Maktabah Syamilah, ya. So ini nama penuh beliau seperti mana yang saya baca tadi. Wafat tahun 737 Hijrah. 737 Hijrah. Rujuk jilid 1 muka surat 313. Jilid 1 muka surat 13 maaf. Okey, bab khas fasal tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bid'ah serta perkara-perkara baharu yang berlaku di dalamnya. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan, sebelum itu nanti dulu Imam Ibnul Hajj seperti mana yang dinukil oleh Ustaz Muhsin Abu Ibrahim, memang betul bahawa beliau tidak membid'ahkan keseluruhan sambutan Maulid, tapi beliau membezakan antara perkara-perkara baik yang dilakukan di dalamnya dan juga perkara-perkara yang salah. Jadi apa yang banyak beliau kritik di dalam ini ialah apabila berlakunya nyanyian-nyanyian, alat-alat muzik yang disebut sebagai sama'. Sama' ini satu ritual yang famous, yang masyhur di kalangan orang-orang sufi, di mana melalui alat-alat muzik itu mereka kononnya dapat mencapai kekhusyukan ataupun kemabukan dalam beribadah kepada Allah. Okey, jadi alat-alat muzik itu, nyanyian itu, itulah yang dikritik oleh Imam Ibnul Hajj. Selain itu, ada pun jika memperbanyakkan amal ibadah, jika bersedekah, jika menzahirkan kegembiraan, jika menzahirkan kesyukuran pada bulan Rabiul Awal ini, ia sesuatu yang dikatakan baik, bahkan dikatakan wajib juga oleh Imam Ibnu Al-Hajj ini ya. Dan satu poin menarik, beliau berkata meskipun Nabi tak buat, itu
kerana Nabi bimbang, ia menjadi sesuatu yang diwajibkan ke atas umat ini, sebagaimana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ada tak buat amalan-amalan lain kerana bimbang ia diwajibkan ke atas umat ini. Kenyataan beliau ini dikritik bahawa benar dalam beberapa hal amalan ibadah yang sunat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu melakukannya secara berterusan kerana bimbang ia difardukan sehingga memberatkan umat Islam. Seperti contoh solat tarawih secara berjamaah, baginda tidak melakukannya pada setiap malam tetapi pada beberapa malam sahaja kerana baginda bimbang ia difardukan ataupun diwajibkan ke atas umat Islam. Demikian juga dengan amalan solat sunat duha, baginda tidak melakukannya secara berterusan kerana bimbang ia difardukan ke atas umat Islam. Jadi tuan-tuan puan-puan, seandainya betul alasan dia dikemukakan oleh Imam Ibnul Hajj ini bahawa Nabi SAW tidak mahu menganjurkan apa-apa aktiviti ataupun ibadah tambahan dalam bulan Rabiul Awal ini kerana bimbang ia diwajibkan ke atas umat Islam, maka seandainya benar, baginda akan melakukannya sekali-sekala. Bererti bukan setiap tahun, tapi mungkin 1 tahun buat, 2 tahun tak buat, 1 tahun buat, 3 tahun tak buat, 1 tahun buat, 1 tahun tak buat. Itu baru betul. Tetapi dalam kes ini Nabi SAW meninggalkannya secara berterusan, baik bagi sambutan hari jadi baginda atau hari jadi ataupun sambutan hari jadi para nabi dan rasul sebelum baginda. Baginda meninggalkannya secara total, secara keseluruhan. Bererti ia sememangnya bukanlah sesuatu yang baik. Saya ulangi. Alasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Al-Hajj itu dikritik bahawa memang benar Nabi SAW apabila ada ibadah-ibadah yang sunat, baginda tidak melakukannya secara berterusan kerana bimbang ia diwajibkan ke atas umat Islam dan membebankan umat Islam. Lalu baginda melakukannya secara sekali-sekala. Seandainya benar alasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Al-Hajj ini, maka baginda juga akan menganjurkan amal ibadah yang ekstra, yang tambahan pada bulan Rabiul Awal sekali-sekala. Maka barulah betul alasan itu. Tetapi memandangkan baginda meninggalkan segala jenis amalan tambahan kecuali berpuasa pada hari Isnin sempena hari kelahiran baginda, dan apa-apa lain baginda tinggalkan. Yang hari Isnin tu baginda buat konsisten, ya. Bukannya sekali-sekala, yang itu konsisten sebab baginda memang selalu berpuasa, dan antaranya lah hari Isnin, hari Khamis, hari-hari putih, okey. Jadi dan baginda SAW meninggalkan apa-apa jenis ibadah kecuali puasa pada hari Isnin. Dan baginda juga tidak menganjurkan kita meraihkan, menyambut hari jadi para nabi dan rasul yang lain. Padahal seandainya ia baik, nescaya baginda akan menganjurkannya walaupun sekali-sekala, tapi tak pernah langsung. Jadi tak pernah langsung berarti itu bukanlah satu alasan, bukanlah satu sebab yang betul, ya. Jadi yang baginda anjurkan hanyalah berpuasa pada hari Isnin, maka ayuh kita buktikan kesyukuran, kegembiraan dan kesayangan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa pada hari Isnin. Seboleh-bolehnya Isnin setiap minggu, bukan sekali setahun tau, Isnin setiap minggu, okey. Jadi tuan-tuan, alasan itu sebenarnya adalah tidak betul. Baik, apa yang menarik ya tentang kata-kata ataupun penjelasan Imam Ibnul Hajj ini, beliau menjelaskan dengan panjang lebar tentang sambutan Maulid ni. Ni jilid 1 muka surat 313. Okey, sambung lagi ke jilid 2, sambung. Ringkasnya seperti yang saya jelaskan tadilah, bahawa sambutan Maulid ini jika kita buat dengan perkara yang baik, menzahirkan kegembiraan, kesyukuran, bersedekah, menjamu makan, memperbanyakkan amal ibadah, yang itu okey.
Yang beliau kritik, yang beliau kata sangat salah ialah majlis tari, dengan alat-alat muzik, tarian-tarian sufi yang disebut sebagai sama. Yang itu yang beliau kritik. Tetapi poin penting, teruskan. Muka surat ke-10. Panjang lebar beliau cerita ya. Muka surat ke-10 sampai ke sini. Ada statement beliau yang lain daripada lain. Saya highlight ya. Mari sama-sama kita baca. Wa laisa min amali salafil madina wattiba'us salafi aula bal aujabu min ayyazida niyatan mukhalifatan lima kanu alaihi li'annahum asyaddun nasi tibaan li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu wa li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa lahum qadamus sabqi fil mubadarati ila zalika walam yunqal an ahadin minhum annahu nawal maulida wa nahnu lahum taba'un fahyasa'una mawasi'ahum. Poin penting di situ ya. Dan tidaklah daripada amalan generasi salaf sebelum kita, padahal mengikuti generasi salaf itu adalah lebih utama, bahkan wajib. Okey, daripada niat yang menyelisihi mereka, disebabkan mereka ini dianahu asyadun, lebih bersungguh, adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh. Okey, asyadun nas, manusia, sekumpulan manusia yang paling bersungguh-sungguh, paling syadid dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling mengagungkan baginda dan juga mengagungkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka seandainya akan mendahului dalam melakukan perkara yang baik, akan tetapi tidak dinukil daripada seorang pun daripada mereka bahawasanya mereka melakukan maulid. Dan kami, padahal kami sepatutnya mengikuti mereka dan berpegang dengan apa yang mereka pegang, mengamalkan ataupun lebih tepatlah berpegang kepada apa yang mereka pegang. Jadi Imam Ibnul Hajj sendiri menerangkan bahawa sambutan maulid ini tidak berasal daripada generasi salaf. Ustaz Muhsin dalam siri kajiannya ini, saya ulangi, beliau ingin memberi nasihat secara umum kepada umat Islam, secara khusus kepada orang-orang salafi. Jangan suka duk bid'ah kan. Padahal ulama-ulama salafi kata boleh. Ulama salafi yang beliau baca tu bukannya ulama salafi pun, dia ulama khalaf, sebab ulama yang selepas tahun 300 Hijrah. Orang salafi yang betul, dia memiliki manhaj, dia memiliki metodologi mengutamakan, memprioritikan keyakinan dan amalan generasi salaf di atas generasi khalaf. Bukannya buang rujukan-rujukan daripada generasi khalaf, bukannya reject para ulama generasi khalaf, tetapi memberi keutamaan, memberi prioriti. Itu baru namanya seorang salafi. Salafi ialah orang yang hidup pada zaman kini, yang ingin mengikuti jalan beragama generasi awal umat Islam. Itu salafi. Jika Ustaz Muhsin klaim dirinya salafi, kemudian nak menasihati orang salafi dengan pandangan-pandangan daripada generasi khalaf, generasi terkemudian, something very wrong somewhere. Okey, jadi sekarang ini kita sedang merujuk pada kitab Al-Madkhal oleh Imam Ibnul Hajj. Dan walaupun beliau berkatakan sambutan bid'ah ini adalah baik jika dilakukan perkara-perkara yang baik di dalamnya, yang beliau kritik hanyalah apa yang berkaitan dengan sama, tarian, muzik, nyanyian yang biasa dilakukan oleh kaum sufi. Tetapi bila kita sampai ke jilid 2 muka surat 10,
beliau menekankan tentang keutamaan bahkan kewajipan untuk mengikuti generasi salaf, kerana mereka itulah yang ahsyadun nas, sekumpulan manusia yang syadid, paling bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya, tetapi tidak termasuk dalam pengertian mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambutan Maulid. Ia tidak termasuk dalam pengertian mengagungkannya di sisi generasi salaf, di sisi generasi yang Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam sebut sebaik-baik umatku adalah generasiku dan seterusnya ya, yakni 3 generasi yang pertama, ataupun diringkaskan kepada 300 tahun yang pertama. Termasuklah dalam 300 pertama tu para imam mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, kesemua empatnya tidak meraihkan sambutan Maulid. Okey. Dan bagi mereka ini, mereka akan mendahului dalam melakukan sesuatu perkara ya, yang kita sebut sebelum ni apa? Lau kana khairan la sabaquna ilahi. Seandainya perkara itu baik, nescaya mereka yang ini para sahabat, para generasi salaf akan terlebih dahulu melakukannya. Dan tidak dinukil daripada seorang pun daripada mereka. Dan ini juga sebelum ini disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ya. Kita telah baca dalam video sebelum ini dalam siri kajian ini ya, bahawa para imam ni pun mereka juga mengakui bahawa tidak dinukil dari seorang pun. Nak kata ada sekumpulan kecil melakukannya pun tak ada, seorang pun tak buat. Okay, seorang pun tak buat daripada mereka yang menyambut Maulid. Dan kami ni termasuklah Imam Ibnul Hajj inilah, dan kami ni mengikuti mereka dan berpegang dengan apa yang mereka pegang. Okey. Jadi di sini nampak macam sekali lagi ya, contradicting. 10 muka surat pertama kata okey, asalkan buat yang baik-baik, jangan buat perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Tapi dalam perenggan yang akhir ini kata lain pula ikut generasi salaf. Kat atas ni pun ada juga beliau tekankan lagi ya tentang salaf. Padahal mereka lah paling mengetahui tentang sunnah, paling arif, apa semua tu kan. Tapi yang bawah ini pun lagi utama ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ya ada contradictory statement macam ini? Okey, salah satu perkara yang kita kena tahu, yang kita kena ambil kira apabila para ulama memberi pandangan, ialah faktor sosiopolitik pada zaman mereka. Faktor sosiopolitik pada zaman mereka. Sebab sambutan Maulid ini sama-sama kita ketahui apabila kita semak penjelasan Imam Abu Syamah ya. Sambutan Maulid ni ada kaitan dengan pemerintah, di mana pemerintah yang menganjurkannya, pemerintah yang suka. Kita di Malaysia pun lebih kurang begitu juga. Dan ada kaitan dengan pemerintah, sehingga jika para imam ini menyelisihi pemerintah, mereka ni akan menerima padahnya. Kecuali mungkin seorang dua yang berani seperti Imam Ibn Taymiyah. Dia tak kisah apa pemerintah kata, asalkan apa yang hak dia kata hak, apa yang mungkar dia kata mungkar. Sebab tu Imam Ibn Taymiyah keluar masuk penjara. Okey, tapi bagi sebagai imam yang lain, mereka mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Lalu mereka kata, tak apalah, okey je lah, bid'ah pun, bid'ah yang baik lah, okey lah. Tapi dalam penjelasan mereka itu, mereka selit sesuatu yang seperti yang kita baca sekarang ini ya. Kita 10 muka surat, dia duduk cerita tentang Maulid ini. Kemudian dia selit satu ayat di situ tu yang sebenarnya mengikuti generasi salaf adalah lebih utama, bahkan wajib, dan kami ini mengikuti salaf dan berpegang dengan apa yang mereka pegang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara ini kita perlu juga mempertimbangkan faktor sosiopolitik, faktor sosialnya, faktor politiknya, faktor pemerintahannya, sebab kadang-kadang mereka tidak mahu menyelisihi pemerintah kerana tidak mahu menerima padahnya, ataupun mereka mempertimbangkan antara mudarat dan manfaat. Between two, taking the lesser of two evil lah orang putih katakan. Jadi kena juga pertimbangkan faktor itu.
Jadi bila kita baca penjelasan ulama ni, bacalah sehingga habis. Kenapa Ustaz Mohsin tidak baca yang akhir ini? Padahal beliau mendakwa beliau seorang salafi dan ingin memberi nasihat kepada generasi salafi. Tak tahulah. Mungkin beliau baca tak habis sebab ini jauh kan, 10 muka surat kan. Jadi tuan-tuan puan-puan, satu perkara yang perlu dipertimbangkan ialah faktor sosiopolitik dalam sesuatu zaman, sesuatu negara pada ketika itu. Imam Abu Syamah wafat 665 Hijrah telah pun menerangkan bahawa yang meraihkan ni ialah Raja Kota Irbil apa semua tu. Boleh juga rujuk dalam buku saya telah nukil kata-kata beliau dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Jadi ada kaitan dengan pemerintah, ada kaitan dengan sultan, ada kaitan dengan raja. Jadi nak menyelisihinya tu mereka lebih berhati-hati, macam tak apalah kot kata okey. Tapi dalam tu selit-selit lah, sebenarnya tak berapa okey. Okay. Jadi tuan-tuan puan, ini daripada Al-Madkhal oleh Ibnul Hajj. Baik, sehingga sini saja dulu. Dah 18 minit, panjang perlu cerita. Jadi generasi salaf tidak melakukannya, padahal mereka itulah manusia yang paling bersungguh-sungguh, paling bersemangat dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengagungkan baginda dan mengagungkan sunnah baginda. Tapi mereka tidak pun melakukannya, walaupun seorang pun daripada mereka itu, ya. Kalau ada yang kata zaman tu kononnya tak perlu maulid, zaman sekarang perlu maulid sebab orang sekarang lupa kepada sirah Nabi, lupa pada Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman salaf itu pun, zaman Islam sedang berkembang. Mereka, jadi para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka dalam rangka menyebarkan Islam. Mereka nak jelaskan juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sedang mereka dakwah, orang-orang yang baru memeluk Islam. Apatah lagi para sahabat. Mereka ini orang yang hidup bersama Rasulullah. Sebut apa bahasa Melayu? Orang yang pertama melihat peristiwa-peristiwa sejarah. Sudah tentu mereka ni lagi suka nak menerangkannya, dan mereka ni juga akan memilih satu hari yang terbaik untuk menerangkannya. Dan hari apakah itu? Melainkan hari Maulid. Mereka sendiri ada faktor-faktor pendorong yang begitu kuat untuk mereka menyambut Maulid dan menjadikan ia sebagai satu hari untuk meraihkan, untuk mengajak umat Islam, khasnya mereka yang baru memeluk Islam, untuk membesarkan, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalian ni baru peluk Islam, kalian tak tahu macam mana kami dulu bersama-sama dengan Muhammad, pahit, manis, apa semua tu kan. Tapi mereka tidak melakukannya. Padahal pada zaman mereka itulah terdapatnya faktor dorongan yang begitu kuat untuk menyambut Maulid dalam rangka kita kata apa, sebab-sebab yang selari dengan syariat, menerangkan sirah, membacakan sirah, menarik kefahaman orang ramai kepada sunnah Rasulullah, menarik kecintaan orang-orang yang baru peluk Islam kepada Rasulullah. Mereka sendiri ada faktor-faktor dorongan yang begitu kuat, tetapi mereka tidak menjadikan Maulid sebagai hari untuk melaksanakannya. Pada kita sekarang ini, zaman sekarang ini, banyak kuliah-kuliah di masjid, di surau. Adakah boleh saja nak terangkan tentang sirah Nabi, boleh saja kita ajak orang kepada mengikuti sunnah Nabi tanpa perlu kita bataskan kepada satu hari sebagaimana hari Maulid. Jadi tuan-tuan puan-puan, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.